Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syafiq Izrul dari kelas ETE di VM1 Kolej Vokasional Kudat ingin menerangkan tentang pemasangan kawalan motor satu fasa ETE 2013. Tahukah anda apa itu kawalan motor elektrik? Kawalan motor elektrik merupakan litar kawalan motor yang dikawal oleh perkakasan elektrik seperti kontaktor, switch, dan tekan tutup atau sebagainya. Terdapat 3 jenis kawalan motor yang utama, iaitu manual, separa automatik, dan juga automatik. Kawalan motor elektrik pula memerlukan perkakasan seperti kontaktor, switch tekan tutup, switch tekan buka, GBL iaitu geganti beban lampau, lampu pandu dan juga switch kaki ataupun switch hard. Bagi peralatannya pula, pena penguji, multimeter, pemutar skru dan juga pemotong wayar. Terdapat beberapa terminal di dalam kontaktor, antaranya ialah gegelung A1 dan A2, di mana berfungsi untuk menghidupkan medan magnet di dalam kontaktor. Kontaktor mempunyai 4 terminal bagi normally open dan 1 terminal untuk normally close. Apabila medan magnet dihidupkan, 4 normally open akan menjadi tertutup dan normally close akan menjadi terbuka. Seterusnya, punat tekan. Punat tekan yang menjadi alat pandu utama ialah punat tekan hidup NO dan punat tekan mati NC. Fungsinya ialah untuk membuka atau menutup litar dalam masa yang singkat, untuk menghidupkan dan menghentikan motor. Bagi punat tekan hidup NO, punat tekan hidup ini lazimnya terbuka di mana litar akan tertutup dan arus akan mengalir dalam litar apabila punat ditekan. Manakala litar akan terbuka apabila punat dilepaskan di mana arus akan terputus. Contoh-contohnya ialah seperti switch lonceng dalam bas dan switch lonceng rumah. Bagi punat tekan mati pula NC, punat tekan mati ini lazimnya tertutup di mana sesuatu litar akan terbuka apabila punat ditekan, iaitu aliran arus tidak berlaku. Apabila punat dilepaskan, litar berada dalam keadaan tertutup dan arus akan mengalir dalam litar. Contoh bagi punat tekan mati ialah switch amaran di pintu kereta dan pintu peti sejuk. Seterusnya, thermal overload relay iaitu TOR berfungsi sebagai pemutus beban lebih pada sebuah rangkaian kontrol direct online maupun star delta. Jadi motor yang dikontrol tidak akan terbakar di saat beban lebih motor tersebut akan mati. Terdapat 2 terminal di GBL iaitu normally close dan normally open. Apabila berlaku beban lampau, arus akan meningkat menyebabkan GBL akan terpelantik dan operasi motor terhenti dengan serta-merta. Seterusnya, switch kaki. Switch kaki sebenarnya ialah punat tekan, tetapi punat tekan ini dikendalikan oleh kaki yang mana tujuannya ialah untuk kemudahan kawalan dengan menggunakan kaki. Fungsinya ialah untuk menghidupkan sesuatu kawalan. Manakala
Bentuk arm suis kaki pula ialah berbentuk pengayuh dan ada juga yang mempunyai pelindung bagi mengelakkan suis ini tertekan apabila ada benda-benda berat jatuh ke atasnya. Contoh penggunaannya, mesin pengerat kertas. Apabila kertas sudah dimasukkan ke dalam mesin dan bersedia untuk dipotong, suis kaki akan dipijak dan motor akan berfungsi memotong kertas yang dikehendaki. Di dalam suis kaki terdapat 3 wayar iaitu normally close, normally open dan juga common. Apabila suis kaki ditekan, normally close akan menjadi terbuka dan manakala normally open akan menjadi tertutup. Seterusnya, timer. Timer adalah suatu alat atau komponen elektrik yang memiliki fungsi untuk memutuskan atau menghubungkan suatu rangkaian elektrik berdasarkan pengaturan waktu dan waktu tunda, iaitu time delay, dapat diatur atau disesuaikan dengan keperluan suatu rangkaian. Timer ini fungsinya mirip dengan magnetic contactor, tombol dan sejenisnya. Perbezaan timer bekerja secara automatik dan memiliki pengaturan waktu tunda, time delay, sebelum relay bekerja memutuskan atau menghubungkan suatu rangkaian. Timer relay ini biasa digunakan untuk sistem atau rangkaian elektrik yang diharapkan dapat bekerja secara automatic system. Di samping itu terdapat juga penyentuh. Penyentuh ialah sejenis peranti elektrik yang berfungsi sebagai suis untuk membuka atau menutup litar elektrik kuasa menggunakan arus elektrik. Ia mungkin beroperasi secara elektromagnet, elektropneumatik atau mekanik. Penyentuh mempunyai banyak bentuk dengan kapasiti dan ciri-ciri yang berbagai. Tidak seperti pemutus arus, penyentuh tidak digunakan untuk menyampuk arus litar pintas. Julat arus pemutusnya ialah daripada beberapa ampere sehinggalah beribu-ribu ampere dan 24 volt sehinggalah banyak kilovolt. Besarnya pula ialah daripada sekecil genggaman tangan sehinggalah sebesar lebih kurang semeter pada satu bahagiannya. Untuk peralatan, bagi multimeter boleh mengesan arus, voltan dan rintangan. Manakala bagi pena penguji ataupun test pen boleh mengesan arus elektrik. Dan untuk pemutar skru boleh mengetatkan atau melonggarkan skru yang ada. Dan yang terakhir, pemotong wayar. Pemotong wayar digunakan untuk memotong atau menjalur wayar. Setelah kita mengenal perkakasan dan peralatan-peralatan kawalan motor, seterusnya kita akan pergi ke direct online starter. Direct online starter menghubungkan terminal motor terus kepada punca bekalan dan menghasilkan arus permulaan bermula dengan motor. Direct online starter sesuai digunakan kepada motor kecil 5 HP 3.75 kW. Kebanyakan motor boleh bergerak mengikut arah jam dan melawan arah jam bergantung kepada litar utama yang dibina. Biasanya digunakan untuk memulakan pam air, mesin-mesin, pemampat, kipas dan pengangkut. Berikut merupakan litar utama pemasangan litar direct online starter. Motor di dalam litar berfungsi sekiranya kontaktor dihidupkan dan seterusnya membenarkan arus mengalir dari sumber elektrik ke beban. Yang kedua pula, berikut merupakan litar kawalan direct online starter. Kita dapat lihat bahawa litar ini agak rumit sedikit.
Namun, saya akan cuba menjelaskan litar ini dengan seringkas dan sepadat yang mungkin. Kita dapat melihat dalam simulasi ini bahawa apabila push button start ditutup, maka arus akan mengalir ke bahagian motor dan lampu pandu run. Oleh kerana kontaktor C hidup, maka motor akan sentiasa berada dalam keadaan hidup sehinggalah arus ditutup. Dalam hal ini, kita menggunakan push button stop untuk memutuskan bekalan kuasa kepada kontaktor. Di sini juga saya akan menayangkan sebuah video bagi pendawaian direct online starter. Setelah kita melihat video tentang pendawaian direct online starter, di sini terdapat kebaikan dan keburukan mengenai direct online starter. Kebaikan yang pertama ialah mempunyai kos rendah, dan kedua, tiada had untuk jumlah bermula, dan yang ketiga, menggunakan ruang yang kurang ketika pemasangan. Bagi keburukan pula, yang pertama, arus permulaan yang tinggi, yang kedua, kejatuhan voltan, yang ketiga, pelindung komponen mesti amat besar, iaitu kabel penyentuh. Yang keempat, penyelenggaraan dan kerosakan mekanikal yang meningkat. Seterusnya, apakah itu marasongsang? Marasongsang ialah sebuah motor aruhan boleh diubah arah pergerakannya dengan menukar kekutuban motor tersebut. Motor yang digunakan untuk dua arah putarannya ini dibekalkan dengan satu penghidup dinamakan penghidup marasongsang. Terdapat dua
litar bagi marasongsang, iaitu litar utama dan litar kawalan. Bagi operasi litar kawalan, apabila diberikan bekalan, arus akan mengalir melalui MCB, GBL dan guna tekan henti. Sebaik saja push button hidup ditekan, arus akan mengalir melalui push button hidup dan sesentuh F akan mendapat tenaga. Semua sesentuh NO di F akan tertutup, manakala sesentuh NC akan terbuka. Sesentuh F akan sentiasa mendapat tenaga walaupun push button hidup dilepaskan. Ini kerana arus akan melalui sesetengah sesentuh pegang F. Pada masa ini, motor akan bergerak dalam keadaan marah, iaitu forward. Apabila push button henti ditekan, operasi litar akan ditutup. Motor berputar dalam keadaan songsang apabila push button hidup ditekan. Operasi litar kawalan sama seperti motor dalam keadaan marah tadi. Berikut merupakan litar utama marasongsang. Setelah kita mempelajari dua jenis kawalan motor, iaitu derek online starter dan marasongsang, berikut merupakan beberapa soalan untuk menguji kefahaman anda. Anda diberi masa 5 minit untuk menjawab beberapa soalan ringkas.
Kesimpulannya, kawalan motor merupakan aspek yang penting dalam bidang elektrik. Ini adalah kerana melalui pembelajaran ini, kita mampu untuk mengawal motor sesuai dengan keperluan industri. Maka dengan ini, tamatlah pembelajaran kita pada hari ini dan saya berharap kita dapat berjumpa lagi. Sekian dan terima kasih.